Hai semua. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Apa khabar? Okey, cikgu harapkan semuanya sihat, dan baik-baik sahaja di rumah. Okey, baiklah. Hari ni kita nak sambung semula pembelajaran kita. Okey, belajar apa? Hari ni nak belajar Komsas. Okey, kita nak belajar cerpen hari ini, iaitu cerpen Menuai Emas. Okey, baiklah, seperti biasa sebelum kita teruskan, okey, kita mulakan dulu dengan apa yang kamu akan dapat untuk objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Okey, untuk objektif ialah untuk menyatakan aspek Komsas dengan betul. Okey, kemudian kriteria kejayaan, okey, menyatakan tema dan persoalan cerpen. Okey, yang kedua menghuraikan plot dan teknik plot cerpen. Yang ketiga, menerangkan watak dan perwatakan cerpen. Okey, yang keempat, menghuraikan latar. Okey, dan yang kelima, menjelaskan nilai dan pengajaran cerpen. Okey, tema dan persoalan. Okey, tema cerpen ini ialah tentang kegigihan dan ketabahan seorang anak muda yang berusaha dalam bidang pertanian. Okey, persoalan. Okey, yang pertama tentang kesabaran menghadapi cabaran. Okey, yang kedua manfaat berbudi kepada tanah. Okey, apa manfaat dia? Apa faedah dia apabila berbudi kepada tanah? Okey, kemudian yang ketiga menghargai jasa ibu. Okey, dan yang keempat kasih sayang anak terhadap ibu. Okey, cikgu pasti semuanya dah baca. Okey, kalau belum baca kena bacalah. Okey, dan yang dah baca mungkin dah tahu okey cerita ni tentang apa tentang seorang anak muda iaitu Alif okey, yang mengusahakan tanah sawah dia okey, yang tidak mahu menjual dia punya petak sawah. Okey, sebabnya dia tak nak jual tu sebab dia bukanlah tak nak pembangunan, tapi dia nak usahakan tanah tersebut okey dengan sawah padi. Sebabnya tanah tu itulah peninggalan arwah ayah dia. Okey, kita lihat dulu plot dan teknik plot. Okey, untuk plot ni permulaan, ada perkembangan, ada perumitan, kemuncak dan juga peleraian. Okey, permulaan, okey, maksudnya cerita ini dimulakan dengan apa? Okey, cerita ni bermula dengan Alif pergi ke petak sawahnya pada awal pagi. Okey, ni kamu pun boleh baca dalam buku antologi Baik Budi Indah Bahasa. Okey, ni kamu boleh tengoklah. Okey, lepas tu Alif bersyukur apabila melihat padi yang diusahakannya hidup subur dan kini sedang menguning. Okey, itu permulaan cerita. Perkembangan cerita. Okey, perkembangan dia kat mana? Okey, ni lamunan Alif terhenti apabila mendengar hon motosikal Tok Ketua, okey, yang baru balik dari masjid. Okey, Tok Ketua ni tanya tentang apa? Okey, tentang masa jentera menuai akan datang. Okey, untuk menuai padi lah. Okey, itu dia punya perkembangan. Okey, perumitan ni ialah konflik, okey, ataupun kita panggil konflik. Okey, di mana perumitan ni terjadi? Okey, perumitan ni ataupun konflik ni terjadi masa penduduk kampung diketuai oleh Abang Man okey, berang apabila Alif tidak mahu memberi kebenaran petak sawahnya dibangunkan oleh pemaju. Okey, itu timbulnya konflik ataupun perumitan cerita Okey, kemudian kemuncak cerita ataupun klimaks cerita. Okey, hasrat Alif mahu menjadi petani moden okey, dengan menggunakan teknologi terkini menjadi kenyataan. Okey, apabila pemaju perumahan tersebut juga membatalkan hasrat dia untuk beli tanah dan majukan kawasan tersebut dengan kawasan perumahan Okey, peleraian cerita. Okey, ataupun ending ceritalah, penghabisan cerita. Okey, Alif dia teringat kembali kata-kata ayahnya bahawa jika berbudi kepada tanah kita akan memperoleh hasilnya.
Okey, Alif sabar menanti hari esok untuk menuai emasnya. Okey, kenapa dikatakan emas? Okey, padi bila dia dah masak, dia menguning, color kuning. So bila ada banyak sawah, so ada beberapa petak, so nampak kuning. So itulah dikatakan emas. Okey. Nampak macam warna kuning, warna emas kan? Okey. Itu dikatakan menuai emas. Okey, sebab bila kita menuai padi tu, hasil dia tu okey, sangat lumayanlah bagi petani bagi Alif. Okey, tu dikatakan menuai emas. Okey, kita tengok teknik plot ataupun teknik penceritaan. Okey, yang pertama, okey, pemerian. Okey, ni pengarang ataupun penulis cerpen ini. Okey, dia memerihalkan pelbagai perkara dalam cerpen ini. Okey, seperti menceritakan kisah Alif yang tersentak apabila Tok Ketua membunyikan hon motosikal. Okey, dialog maknanya perbualan lah. Okey, ni perbualan Tok Ketua dengan Alif. Okey. Kemudian imbas kembali. Okey, ni teringat kembalilah. Okey, perbualan Alif teringat kembali perbualan dia dengan pegawai pertanian. Okey, kemudian suspend. Okey, teknik suspend. Ni pembaca tertanya-tanya sama ada Alif nak jual ke tak nak tanah dia ni. Okey. Biasanya memang kalau dalam novel ke dalam cerpen ke mesti ada teknik suspend ni. Kita akan tertanya-tanya siapa yang buat? Kalau cerita tentang pembunuhan, kita akan tertanya-tanya siapa yang bunuh? Okey. Kemudian monolog dalaman. Okey, monolog dalaman maksudnya bercakap dalam hati lah. Okey, berbisik dalam hati. Okey. Yang ini hati Alif berbisik apabila terkenang akan ayahnya. Kemudian teknik imbas muka. Okey, pegawai pertanian meminta Alif membayangkan kesan jika berlakunya kejatuhan nilai mata wang negara pada masa depan. Okey, ni muka surat 73 kamu boleh baca. Okey, yang seterusnya kita lihat watak dan pewatakan. Okey, watak utama siapa? Okey, sudah pastinya Alif sebab cerita tentang Alif. Okey, watak utama ialah Alif. Okey, pewatakan Alif bagaimana? Okey, yang pertama seorang yang berkelulusan tinggi. Okey, Alif seorang graduan ekonomi. Okey, tapi mengusahakan tanah. Okey, jadi petani moden yang berjaya. Okey, kemudian seorang yang bercita-cita tinggi mahu menjadi petani moden. Okey, Alif juga seorang yang gigih berusaha Okey, dia gigih berusaha nak majukan tanah sawah dia. Okey, kemudian yang keempat, seorang yang tabah menghadapi cabaran. Okey, pelbagai cabaran tomahan yang dilemparkan kepada Alif Okey, kemudian seorang yang sentiasa bersyukur. Okey, kemudian seorang yang penyayang, sayang pada ibu dia lah. Maknanya dia tanya ibu dia dulu. Okey, nak jual ke tak nak. Kalau ibu dia suruh jual, dia jual sebabnya dia sayang ibu dia. Okey, dia tak nak ibu dia susah hati sebabkan dia tak nak jual tu, sebabnya orang kampung duk tuduh macam-macam, dia tak nak ibu dia susah hati. Okey, tapi ibu dia tetap mempertahankan hasrat Alif ni lah. Okey, mana setuju sokong Alif untuk pertahankan tanah dan usahakan sawah padi. Okey, kemudian tetap pendirian. Okey, dan yang akhir berkeyakinan tinggi. Dia yakin dia boleh berjaya. Okey, sekiranya mengusahakan tanah sawah tersebut. Okey, tengok watak yang seterusnya. Okey, Mak Wan. Okey, Mak Wan ni siapa? Mak Wan ni ialah ibu kepada Alif. Okey, yang pertama, seorang ibu yang penyayang. Seorang ibu yang penyayang. Kemudian seorang yang tegas, seorang yang sabar dan seorang yang rasional. Okey, kemudian kita lihat watak yang seterusnya iaitu watak Abang Man. Okey, seorang yang bermulut celopa. Okey, apa maksud celupa ni? Okey, maksud celopa ni dia cakap ikut sedap mulut dia je. Okey, dia tak fikir pun perasaan orang lain. Okey, itu maksud bermulut celopa. Okey, kemudian lantang bersuara. Okey, dan yang ketiga pandai bermain dengan kata-kata. Okey, ni mana nak ambil, mana nak menunjukkan yang Abang Man ni pandai berkata-kata, kamu boleh tengok muka surat 70.
Okey, suara Abang Man terasa malas cikgu nak baca panjang. Okey, kemudian kedengaran lunak bahasanya. Okey, kedengaran lunak bahasanya. Okey, itu menunjukkan Abang Man ni seorang yang pandai berkata-kata. Okey, watak yang seterusnya, watak Tok Ketua. Okey, kita tengok pewatakan Tok Ketua. Okey, seorang ketua yang mesra dengan anak buah. Okey, sentiasa maksudnya sentiasa bertegur, okey, sentiasa tanya, okey, anak buah dia. Okey, anak buah tu maksudnya orang kampung lah. Okey. Kemudian prihatin, okey, prihatin dengan kesungguhan Alif. Okay, kemudian bertanggungjawab. Okey, dia menjadi pendamai. Okey, bertanggungjawab menjadi pendamai. Okey, terhadap masalah yang dihadapi oleh anak-anak buahnya. Okey. Okey, kita lihat pula latar. Okey, latar tempat. Okey, yang pertama di Anjung Rumah Alif. Okey, apa peristiwa, apa perkara yang berlaku di sini? Okey, ni tempat Abang Man dan beberapa orang kampung datang ke rumah Alif. Okey, sebab dia menyatakan tak puas hati kenapa Alif tak nak jual tanah sawah tersebut. Okay, kemudian di kawasan sawah, okey, ni tempat Alif dia perhatikan dia punya tanaman padi. Okay, kemudian di pentas Dewan Universiti, tempat di mana Alif menerima dia punya ijazah. Okay, kemudian di seberang Perak, okay, tempat Alif mengumpul maklumat dan pengalaman tentang penanaman padi. Okey, latar masa. Okey, awal pagi, apa yang berlaku pada awal pagi? Okey, Alif pergi ke sawah, okey, untuk melihat tanaman dia. Okey, untuk bukan saja melihat tapi untuk mengusahakan tanah lah. Okey, awal pagi Okey, kemudian petang, okey, apa yang berlaku? Ni Abang Man dan beberapa orang penduduk kampung datang ke rumah Alif. Okey, kemudian esok, apa yang berlaku pada esok? Okey, ni yang cerita tentang Tok Ketua tanya Alif tadi tu bila nak menuai padi. Tu Alif jawab esok. Okey, kemudian subuh. Okey, ni peristiwa di mana Tok Ketua menunaikan solat subuh berjemaah di masjid. Okey, latar masyarakat. Ini menunjukkan masyarakat dalam cerita, orang-orang yang dalam cerita inilah. Okey, masyarakat yang gigih berusaha, ini ialah Alif. Okey, dia gigih berusaha, dia punya tanah lah, mengusahakan tanah sawah dia. Okey, kemudian masyarakat yang tabah menghadapi cabaran. Okey, ni Alif. Okey, dia tabah menghadapi cabaran yang melanda lah, yang mendatang. Okey, kemudian masyarakat yang tetap pendirian. Okey, dia tetap Alif lah dia tetap dengan pendirian dia, tak mahu jual tanah. Okey, kemudian masyarakat yang bercita-cita tinggi, ini pun Alif. Okey, masyarakat yang bertanggungjawab, ini ialah Tok Ketua yang bertanggungjawab menjadi pendamai, okey, antara anak-anak buah dia yang bertelaga. Okey, kemudian masyarakat yang bermulut celopa, siapa? Okey, ini ialah Abang Man. Okey, kita lihat pula nilai dan pengajaran. Okey, nilai yang pertama, bertanggungjawab. Okey, kita mestilah bertanggungjawab mempertahankan hak kita. Okey, kemudian bantu-membantu, kita mestilah mengamalkan sikap saling membantu. Okey, yang ketiga, ketabahan. Kita hendaklah tabah menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan. Okey, nilai yang seterusnya, bekerjasama. Okey, sikap saling bekerjasama hendaklah dijadikan amalan, okey, demi mencapai sesuatu kejayaan. Okey, nilai yang seterusnya, menghargai jasa. Kita mestilah menghargai jasa ibu. Okey, yang seterusnya, menjaga tutur kata. Kita hendaklah berhati-hati apabila berkata-kata agar tidak menghiris perasaan orang lain. Okey, maksudnya bila kita nak bercakap tu, kita kena jaga tutur kata kita supaya tak menghiris, tak buat orang kecil hati, okey, terluka, okey.
Okey, yang seterusnya kasih sayang. Okay, sebagai ibu bapa, kita hendaklah menyayangi dan sentiasa memberikan sokongan kepada anak. Okey, dan prihatin, kita hendaklah sentiasa prihatin dengan kesungguhan orang di sekeliling kita. Okey, hari ni cikgu nak bagi perkataan. Perkataan ni cikgu ambil daripada cerpen ini. Terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang. Okey, apa maksud terngiang-ngiang ini? Okey, maksudnya berbunyi mendenging. Yang berpanjangan. Okey, ataupun berdenging-denging ataupun terdengar-dengar sesuatu yang telah didengar. Okey, dalam konteks cerpen ini, terngiang-ngiang ni adalah terdengar-dengar. Okey, terdengar-dengar suara. Okey, tu maksud dia. Terdengar-dengar suara maksudnya kita dah pernah bercakap, kita dah pernah dengar. Okey, jadi itu terdengar-dengar. Terngiang-ngiang. Okey, di telinga. Dan kita terdengar-dengar ya suara. Okey, orang yang bercakap dengan kita tu. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Kita dah belajar cerpen Menuai Emas, iaitu tema, okey, persoalan. Okey, tema dia ialah tentang kegigihan dan ketabahan seorang anak muda, okey, dalam mengusahakan tanah sawah dia, nak mengusahakan bidang pertanian. Okey, kemudian persoalan dia, okey, kita dah belajar plot, teknik plot. Okey, kemudian kita belajar tentang latar, kita belajar tentang watak dan perwatakan dan juga nilai dan pengajaran. Okey, cikgu harap sedikit sebanyak dapat lah kamu ilmu yang telah cikgu sampaikan. Okey, kalau tak faham boleh tanya. Okey, itu sahaja. Kita jumpa lagi di kelas akan datang. Jaga diri. Bye.